Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan menerangkan tentang topik 10.2 iaitu pemeliharaan dan pemulihan ekosistem. Jom kita mulakan. Kita akan mulai dengan pemeliharaan ekosistem. Pemeliharaan ekosistem ni merupakan usaha melindungi komponen-komponen dalam suatu ekosistem supaya kita dapat kekalkan keadaan semula jadinya. Salah satu langkah pemeliharaan adalah dengan mewartakan hutan simpan untuk kekalkan keadaan semula jadi flora dan faunanya. Hutan simpan ini dilindungi daripada sebarang aktiviti pembangunan. 90% daripada bahagian atas hutan simpan belum diterokai dan menjadi tempat penyelidikan. Antara contohnya ialah hutan simpan Raja Belum dan hutan simpan Kuala Langat Utara. Seterusnya ialah pemeliharaan ekosistem. Pemeliharaan ekosistem ni ialah langkah membaik pulih semua sumber alam sekitar seperti air, hutan, tenaga, udara, mineral dan lain-lain yang telah digunakan supaya ianya tidak kehabisan dan pupus. Strategi ini dijalankan untuk menyelamatkan komponen-komponen ekosistem yang terancam. Terdapat dua jenis strategi pemeliharaan iaitu pemeliharaan in situ dan pemeliharaan ex situ. Pemeliharaan in situ ni maksud dia memelihara spesies hidupan dia di habitat asalnya seperti Taman Negara dan Taman Laut. Contoh yang ada kat Malaysia ni Taman Negara Tanjung Piai, Hutan Simpan Belum di Perak dan Taman Negara Kinabalu di Sabah. Pemeliharaan ex situ pula maksud dia pemeliharaan spesies hidupan liar di luar habitat asalnya seperti zoo dan taman botani. Contoh yang ada kat Malaysia ni Zoo Melaka, Taman Botanika Pulau Pinang dan Taman Botani Negara kat Shah Alam. Seterusnya ialah pemulihan ekosistem. Pemulihan ekosistem merupakan langkah memperbaharu dan memulihkan ekosistem semula jadi yang merosot, rosak atau musnah akibat aktiviti manusia. Terdapat dua langkah pemulihan bagi memastikan kesinambungan sumber alam untuk generasi akan datang, iaitu menanam semula hutan dan menanam tanaman tutup bumi. Uji minda 11. Gambar menunjukkan kawasan ekopelancongan yang popular di Malaysia terletak di Tanjung Piai, Johor. Kawasan ekopelancongan ini mengamalkan strategi pemeliharaan in situ. Terangkan kesan aktiviti ekopelancongan terhadap komuniti dan alam sekitar di kawasan itu. Jawapan uji minda 11. Kesan baik. Menambah peluang pekerjaan, meningkatkan tahap ekonomi, meningkatkan kemudahan dan infrastruktur, menarik kehadiran pelancongan, generasi muda dapat menghargai dan mempelajari biokepelbagaian, mengekalkan ekosistem. Kesan buruk. Pencemaran air berlaku akibat pembuangan sisa domestik. Habitat bagi flora dan fauna akan musnah menyebabkan kepupusan organisma akuatik. Meningkatkan aktiviti bakteria menyebabkan oksigen terlarut dalam air berkurangan dan tahap BOD meningkat. Mengganggu jaringan makanan, menjejaskan industri perikanan, menyebabkan ekosistem tidak seimbang. Seterusnya, uji minda 12. Gambar menunjukkan ekosistem sungai yang terjejas teruk akibat pencemaran. Senaraikan langkah-langkah pemulihan bagi menyelamatkan sungai ini. Jawapannya, yang pertama, menguatkuasakan undang-undang. Yang kedua, kesedaran melalui pendidikan dan kempen. Yang ketiga, penanaman semula pokok di sekitar sungai. Yang keempat, gotong royong membersihkan sungai. Yang kelima, mengelakkan air yang tidak dirawat dilepaskan ke sungai. Yang keenam, mengelakkan penggunaan herbisid dan pestisid. Akhir sekali, menggitar semula sisa buangan pepejal. Jom kita lihat contoh soalan kebat. Raja 3.2 menunjukkan graf liputan hutan dunia. Soalan pertama. Berdasarkan Raja 3.2, bincangkan kesan pengurangan liputan hutan dunia tersebut. Jawapannya, kemusnahan habitat flora dan fauna boleh menyebabkan kepupusan spesies flora dan fauna, peningkatan gas karbon dioksida kerana tiada pokok berfotosintesis. Karbon dioksida memerangkap tenaga haba daripada matahari dan meningkatkan suhu bumi dan menyebabkan fenomena kesan rumah hijau.
Peningkatan suhu bumi menyebabkan pemanasan global. Soalan kedua, cadangkan cara-cara yang perlu diambil untuk mengurangkan kesangyaan dan nyatakan di 3B1 melalui pemeliharaan, pemuliharaan dan pemulihan. Poin pertama bagi soalan 2 ialah pemeliharaan dengan mewartakan hutan simpan supaya dilindungi daripada sebarang aktiviti pembangunan. Poin kedua pula, pemeliharaan mengekalkan spesies di habitat asal atau dipindahkan di luar habitat asal seperti zoo dan taman botani. Poin ketiga, pemeliharaan dengan cara penanaman semula pokok-pokok untuk membaik pulih hutan yang telah ditebang. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.